Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kehidupan kepada kita. Yang mana pada hari Allah uji kita dalam kehidupan yang penuh dengan ketakutan pada hari ini, tetapi masih lagi Allah memberikan kita ruang-ruang nyawa untuk kita terus beristighfar dan mencari keredaannya. Maka kita carilah keredaan Allah. Di antara mencari keredaan Allah pada waktu-waktu yang lapang begini, yang Allah berikan kita ketenangan, kelapangan masa, maka tuntutlah ilmu walaupun di mana kita berada. Di mana pada pelajaran yang lepas kita telah membicarakan ayat-ayat Al-Quran di dalam surah An-Nazi'at, dan kita telah membicarakan yang berkaitan dengan para malaikat, dan kita masuk sedikit berkaitan dengan kejadian kiamat. Seperti mana pada pelajaran yang lepas berkaitan dengan kiamat, kita telah menghuraikan dalam ayat-ayat yang tertentu, dalam surah-surah yang tertentu, dan kita ulangi beberapa perkara supaya ianya menjadi peringatan kepada kita dan cuba kita beramal dan cuba kita berfikir. Di mana kita mulakan ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wajifah أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanya dengan satu kali tiupan saja. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi, yakni di mahsyar. Tuan-tuan dan perempuan dan para musyahidin yang dirahmati oleh Allah, yang mana kita mengetahui bahawa kejadian kiamat ini adalah kejadian yang menggerunkan. Dan Allah telah menceritakan pada ayat yang ke-6 ini ialah berkaitan dengan tiupan pertama yang menggoncangkan alam. Para ulama kita telah terangkan bahawa berselisih pendapat, adakah tiupan sangkakala ini berlaku 2 kali, 3 kali. Dan paling kuat dalam hujah ini ialah tiupan sangkakala berlaku 2 kali, yakni yang pertama ialah tiupan yang menghancurkan alam semesta. Kemudian diikuti dengan tiupan yang kedua, yang mana tiupan kedua ini adalah tiupan membangkitkan balik. Allah kembalikan kita balik seperti mana kita Nabi Adam dijadikan pada awal permulaan. Maka begitulah juga kita dijadikan. Cuma kita dibangkitkan dalam keadaan yang berbeza-beza. Mengikut iman dan amalan kita. Mengikut apa yang pernah kita bawa di dunia ini.
tuan-tuan dan perempuan, amat menggerunkan. Apabila kita dibangkitkan pada hari tersebut dengan amalan-amalan yang kurang ataupun amalan-amalan yang tiada ataupun amalan-amalan yang dicampurkan dengan dosa-dosa, pada hari itu adalah hari yang menggerunkan sampai kita tidak mampu untuk bertemu keluarga kita sendiri. Sampai kita cuba nak melarikan dari kaum keluarga kita sendiri. Apa salahnya kita bertemu di muka bumi ini? Kita bertemu. Antara mak dengan ayah, anak, isteri, suami, semua kita bertemu dalam keadaan gembira. Tetapi kenapa di sana apabila kekurangan amalan-amalan ini yang menyebabkan kita lari daripada orang-orang yang pernah kita ketemui di dunia ini? Tuan-tuan dan perempuan yang menyaksikan secara terus, apa yang perlu kita tahu? Maka di sini agak menarik dalam siri coronavirus ataupun COVID-19 ni. Hari ini kita bertemu dengan kawan-kawan kita. Dengan orang lain memanglah kita bertemu pun memang kita dah tak salam. Tetapi pada hari ini, kalau kita bertemu dengan kawan-kawan kita, ya, kadang-kadang kita dah tak mau salam. Kita tak mau berjabat tangan. Kerana apa? Kerana takut dia ni ada COVID-19 ke? Coronavirus ke? Kita tak tahu. Siapa saja yang datang, walaupun adik-beradik, mungkin kita takkan nak bersalam. Ya, belum tentu kita nak bersalam. Kenapa? Kita takut. Kita takut disebabkan kita tak tahu dia ni ada penyakit ini ataupun tidak. Begitu sekali kita takut. Kerana apa? Kita takut mati. Ya, dan perlu takut. Kerana dia tu ada penyakit. Kalau tak ada, alhamdulillah. Tapi kalau ada, terus berjangkit dengan begitu dahsyat sekali. Ya, itu yang menyebabkan ya diarahkan kita berada kuarantin selama 14 hari untuk memastikan. Tuan-tuan dan perempuan, bagaimana perjalanan kita di akhirat? Apabila kita berjumpa dengan adik-beradik kita, mak ayah kita, kawan-kawan kita, kita tak mau bertegur siapa. Bukan sekadar nak salam, tetapi bertegur siapa pun kita tidak mau. Kerana apa? Kerana bukan masalah COVID-19, bukan masalah coronavirus, tetapi masalahnya, masalah iman kita, iman dia, amalan kita, amalan dia. Itu dia yang lebih dahsyat daripada COVID-19. Kita tak mau bertegur siapa, walaupun kita nampak dia. Oleh kerana itu Allah menceritakan dalam kisah apa yang bakal berlaku nanti, ya, supaya kita mengetahui bahawa kedudukan di akhirat lebih menggerunkan. Lebih menggerunkan daripada COVID-19. Sehingga kita tak mau menegur siapa. Allah ceritakan di dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Ma'arij, ayat yang kita mulakan dengan ayat yang ke-8. Surah Al-Ma'arij, surah yang ke-60, surah yang ke-70, juzuk 29. Ayat yang ke-8 kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma takunus samaa'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'ih wa la yas'alu hamimun hamima. Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak dan gunung ganang menjadi seperti bulu yang berterbangan, dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya. Yubassarunahum, sedangkan mereka saling melihat. Tuan-tuan dan perempuan, tak ada siapa nak bertegur siapa. Tak ada siapa yang nak bertegur siapa, walaupun pada hari itu mereka melihat di kalangan adik-adik mereka, abang, adik, kakak, abang, adik-beradik mereka, mak saudara, kaum kerabat, tok nenek, ayah, semua tidak mahu menegur siapa kecuali orang yang beriman. Ya.
Nampak yubassarunahum, sedangkan mereka saling melihat tetapi mereka tidak menegur. Bagaimana mereka nak menyentuh? Lagilah tidak. Kerana apa ni? Kerana takut dikaitkan bahawa dia inilah yang menyebabkan aku begini, yakni menjadi orang yang akan masuk neraka. Disebabkan anak akan menunjukkan kepada orang yang paling rapat dengan dia, mak dan ayahnya. Seorang isteri akan menunjukkan kepada suaminya. Seorang adik-beradik akan menunjuk antara satu sama lain. Disebabkan dosa-dosa mereka yang cuba mereka nak calitkan kepada kita. Tuan-tuan dan perempuan, lebih dahsyat dari coronavirus, lebih menakutkan dari COVID-19, tidak menegur antara satu sama lain sedangkan mereka dapat melihat antara satu sama lain. Tak apa lagi, tetapi Allah kaitkan cerita ini seperti mana pelajaran yang lepas kita telah membicarakan di dalam surah Abasa. Surah yang ke-80. Pada ayat yang ke-33 kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Juzuk 30, surah ke-80, ayat 33 kita mulakan. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Dan apabila datang suara yang memekakkan, yakni tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapanya, lari dari isteri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Tuan-tuan dan perempuan, hari ini kita cuba tak nak mendekati orang lain. Ya, kenapa? Kita rasa kita ni sihat, alhamdulillah. Kita tak mau dekat orang lain, kenapa? Kita takut terjangkitnya virus. Tetapi pada hari akhirat kelak, bukan sekadar orang lain itu ya yang kita tidak kenali, bahkan orang yang kita kenali pun kita tak mau dekat kepada mereka. Kerana mereka ada virus yang menakutkan. Apa dia? Nak kaitkan kita dengan kesalahan-kesalahan mereka. Lihat betapa beratnya satu dosa itu, yang lebih berat daripada virus yang akan kita bawa di akhirat kelak. Hari ini kita lihat orang tak mau dekat, hatta orang yang mati itu sendiri terbiar. Subhanallah, fitnah. Orang yang mati disebabkan virus tersadar di jalan raya, di pasar raya, semua orang tak akan dekat. Kerana takut, masing-masing takut. Tuan-tuan dan perempuan, kita akan bawa virus dosa-dosa kita di akhirat kelak. Kita akan bawa virus dosa-dosa kita di akhirat kelak yang menyebabkan ya orang lari daripada kita juga. Orang lari daripada kita ataupun kita lari daripada orang-orang yang tertentu supaya tidak dikaitkan dosa-dosa mereka dengan kita. Terutamanya orang-orang yang Rasulullah kata semua kita ini adalah ra'i, yang menjaga, yang menguruskan. Maka semua akan dibabitkan. Oleh kerana itu kita akan lari daripada mereka yang dikaitkan dengan kita. Allah musta'in. Tuan-tuan dan perempuan, minta perlindungan daripada Allah kejahatan ataupun syar kejadian pada hari tersebut. Minta lindung, kerana apa? Bukan sekadar mati sifat di dunia ini, kalau kena bawa mati, na'udzubillah, minta Allah pelihara kita semua. Tetapi di sana tak ada mati. Yang menyedihkan dan menakutkan ialah diazabkan dalam neraka yang tidak akan mati-mati. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, maka minta lindunglah kepada Allah supaya kita tidak terjebak dalam perkara-perkara yang berdosa.
Kalau sampai tahap dosa kita menjadi virus di sana, orang tak mau dekat. Sedangkan Allah mengatakan pada hari itu, ada di kalangan mereka yang akan menjadi orang yang terbaik, yang mau berkasih sayang, berapat-rapat di sana. Baik, kita lihat balik ayat yang kita baca tadi. Tiupan pertama itu diiringi tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut, pandangannya tunduk. Ya, ini di antara kejadian-kejadian hari akhirat. Dan kita dah ulaskan bahawa waktu itulah berlaku, ya, anak-anak lari, ibu bapa lari daripada anak-anaknya, suami akan lari daripada isterinya, yang semua dikaitkan akan lari antara satu sama lain. Kerana apa? Virus dosa itu, ya, yang ditakuti akan dikaitkan boleh menyebabkan dia bukan mati tetapi dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Allah menceritakan orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Ini di antara i'tiqad golongan kafir jahiliyah, ya, yang mempertikaikan tentang kehidupan semula, kehidupan selepas kematian. Walaupun kita ketahui bahawa di kalangan golongan-golongan kafir musyrikin beriman, tetapi cara beriman mereka tu tak betul. Mereka percaya kepada kewujudan hari kemudian ataupun kehidupan semula. Namun cara iman mereka berbeza dengan cara orang-orang yang beriman mengikut manhaj landasan Al-Quran dan As-Sunnah, ataupun landasan kitab samawiyah, kitab dari langit. Mereka percaya adanya kehidupan selepas kematian kita ini. Tetapi kehidupan mereka macam sebahagian dari kepercayaan orang Hindu, kita ini akan hidup selepas kita mati, selepas mungkin 200-300 tahun akan datang hidup semula dalam kejadian baru. Dan ada golongan kafir yang lain pula mengatakan bahawa kehidupan mereka itu selepas kematian seperti dunia juga memiliki harta dan segala-galanya. Oleh kerana itu mereka menanamkan harta, ya, bersama dengan mayat tersebut supaya harta itu bersama mereka. Dan begitulah beberapa yang dikatakan kehidupan mereka, kehidupan semula bagi fahaman agama-agama mereka atau kepercayaan mereka. Namun Al-Quran dan As-Sunnah telah memberikan garis petunjuk kepada kita beriman dengan kehidupan akhirat dengan dalil-dalil dan nas-nas yang qat'i, yakni daripada Al-Quran dan As-Sunnah sahihah. Oleh kerana itu kita berdiri di atas dalil-dalil tersebut, kerana ianya merupakan persoalan ghaib yang kita tidak tahu, yang mesti ada bukti yang mana Allah sahaja yang mengetahui. Rasulullah sendiri tidak mengetahui melainkan dengan dalil ataupun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berdiri di atas wahyu-wahyu ataupun dalil-dalil yang sahih daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Kemudian Allah mengatakan, apabila golongan kafir Quraisy mengatakan, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Ya, akan dibangkitkah semula kami apabila dah tulang tu hancur? Kalau tak hancur, mungkin lagi mereka mengatakan ini hancur. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, beriman dengan hari akhirat, dengan kehidupan semula itu amat penting. Ia di antara asas akidah kita dalam rukun iman yang 6 perkara itu adalah beriman dengan kehidupan di alam akhirat. Bagaimana kejadian kita katakan, kul amantu billah, kami beriman dengan Allah. Kita beriman dengan Allah, kita beriman dengan Rasul, kita beriman apa yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa banyak bicara. Jangan ambil ruang kita, minda kita ini dengan pemikiran-pemikiran kehidupan akhirat begini. Kehidupan kubur begini tanpa dalil. Yang menyebabkan kita membuatkan perkara khurafat, perkara-perkara yang tidak ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kematian seseorang itu. Salah kita apabila kita menyamakan kehidupan di alam kubur dengan kehidupan di dunia.
Apatah lagi kita nak menyamakan kehidupan alam akhirat yang begitu canggih di sisi Allah dengan kehebatan yang tak dapat dibayangkan oleh akal. Hanya boleh dengan beriman sahaja. Beriman apa dia? Keyakinan yang perlu dipasak dalam jiwa kita tanpa ragu-ragu. Saya beriman. Baik. Apabila Allah mengatakan begitu, lalu Allah mengatakan lagi, mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan sahaja. Okey. Dalam ayat ini, mereka mengatakan, kalaulah mereka dibangkitkan, berarti mereka dalam keadaan rugi. Ya, kita menyaksikan bahawa perbahasan ini antara Rasulullah SAW dengan kafir Quraisy yang tidak beriman dengan kehidupan akhirat. Tetapi apabila Allah menegaskan dalam Al-Quran bahawa kehidupan itu adalah berhak, kehidupan itu adalah benar, maka pada waktu itulah Allah mengatakan di sini, apa dia? Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan sahaja. Yakni tiupan sangkakala yang kedua. Dan kita telah bicarakan bagaimana tiupan sangkakala yang kedua. Apabila manusia itu dihidupkan dari tulang sulbi mereka, Allah jadikan ianya seperti biji benih dan ditaburkan di satu bahagian. Lalu datanglah tiupan sangkakala yang kedua, seperti angin yang spoi-spoi kata orang, dan diikuti dengan hujan gerimis. Maka manusia terjadilah pada ketika itu. Ya, subhanallah, maha suci Allah. Saya beriman. Saya beriman yang mana ianya terjadi seperti mana kalau kita tengok dalam rencana-rencana tu, ya, bagaimana ditangkap gambar biji benih tu, dia naik, ya, ditangkap dengan cepat, maka disitulah kejadiannya. Begitulah kejadian kita yang akhirnya meninggi sampai 60 hasta seperti kejadian Nabi Adam alaihissalam. Baik. Kemudian lalu Allah mengatakan, ya, fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan sahaja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi mahsyar. Ya, jadi ini dia kehidupan yang kedua. Kehidupan yang kedua yang bakal kita hidup. Tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan kedua bakal kita hidup. Siapa di antara kita, ya, akan pergi dahulu dan akan hidup bersama-sama nanti di akhirat kelak dalam waktu yang sama. Ya, cuma pada kehidupan sekarang ini hanya Allah yang mengetahui sampai bila ajal kita. Kita pun tak tahu. Minta-minta Allah matikan kita dalam beriman, itu je. Ya, Allah berikan kita mati dalam keadaan beriman. Allah ampunkan dosa kita, kesilapan kita, Allah matikan kita dalam beriman, dan kita tak kisah. Bagi saya tak menjadi masalah bila Allah nak ambil, kerana ajal dah ditetapkan. Tetapi yang paling penting, kita mengharapkan Allah matikan kita dalam beriman dan beramal soleh. Ya. Baik. Ayat yang berikutnya. Hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, yakni di lembah tua. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat-mukjizat yang besar. Tetapi Fir'aun mendustakan dan menderhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya, seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Baik. Setelah Allah membicarakan tentang kisah alam akhirat, maka di sini dibawakan satu kisah yang menarik yang berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam, Musa bin Imran, yang mana Allah telah menjadikan dia di antara rasul-rasul yang terbaik, yang terpilih sebagai ulul azmi, yang mana ia mempunyai kehebatan-kehebatannya yang tersendiri, yakni mukjizat-mukjizat yang tersendiri. Maka di sini kita berkenalan dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada pelajaran-pelajaran yang lepas kita telah menceritakan bahawa Rasulullah SAW ada bersabda bahawa para nabi yang diutuskan sebanyak 124,000. Dan di kalangan para nabi itu munculnya rasul-rasul. Ya, apa beza nabi dengan rasul? Semua para nabi ini diwahyukan dan diarahkan untuk menyampaikan risalah masing-masing. Cuma para rasul adalah nabi yang telah diberikan syariat baru. Ya, maka dia naik taraf jadi rasul, maka syariat baru. Nabi-nabi lain meneruskan risalah para rasul ini. Oleh kerana itu Rasulullah mengatakan al-ulama warithatul anbiya. Ya, para ulama adalah pewaris nabi, pewaris para nabi. Disebabkan apa? Disebabkan ya, para nabi mewariskan risalah-risalah para rasul. Maka kita mewariskan risalah-risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Satu. Kemudian yang kedua, Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang diutuskan kepada Bani Israel. Dalam permulaan kisahnya adalah bermula apabila kita kenal Fir'aun, bagaimana kedudukan Fir'aun yang amat besar sebagai seorang raja di bumi Mesir, yang mana kekuasaan mereka kekuasaan cukup hebat. Kita katakan sebagai manusia lah hebat. Dalam kategori manusia dia hebat, tetapi di sisi Allah tak ada apa-apa. Ya. Baik. Apabila dia memiliki berbagai perkara yang hebat, mempunyai gedung-gedung yang besar ataupun mempunyai istana yang hebat, yang mana istananya hampir dikatakan merentasi sebahagian daripada Sungai Nil. Dengan arti kata lain, kita tahu, ya, kita mungkin tak memahami kenapa Fir'aun begitu mengagungkan dirinya, mengangkat dirinya begitu besar. Ya. Pertama, apabila disebutkan Fir'aun, yakni raja-raja di Mesir, mereka tak panggil raja, tak panggil sultan, mereka panggil Fir'aun. Okey. Satu. Dan kedua, mereka menganggap mereka seperti kita keturunan dewa-dewa. Yakni kefahaman mereka bukan kita kefahaman golongan-golongan tertentu, Hindu-Hindu misalnya, mereka ini seperti keturunan dewa ataupun Tuhan-Tuhan. Oleh kerana tu fahaman itu dah salah dah. Ya, Tuhan beranak misalnya. Okey, itu diletakkan Fir'aun itu seperti anak Tuhan, dan bila dah menjadi mempunyai kerajaan, dia seolah-olah Tuhan. Itu semua di zaman dahulu kepercayaan raja-raja begitu, yang meletakkan diri mereka seperti Tuhan untuk disembah. Dan kekuatannya cukup dahsyat. Kalau kita membaca sejarah Fir'aun ini, kekuatan cukup dahsyat. Mereka hidup 1000 tahun di Mesir sana. Ya, bila disebut keturunan Fir'aun itu, yang banyak dibicarakan Fir'aun ini ialah Fir'aun di zaman Nabi Musa. Dengan nama dia Ramses berapa? 2. Ya. Baik. Dengan kedudukan yang hebat, dan dikatakan bahawa dia tidak pernah mempunyai penyakit, tak pernah sakit. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, sihat itu ujian, sakit itu pun ujian. Ya, kaya ujian, miskin pun ujian. Semua itu adalah Allah nak memastikan siapa yang baik amalannya.
Bila dia tak pernah kena sakit, macam seorang tu tak pernah rasa susah, ya, dia rasa seronok, excited, hebat aku kan. Tak boleh. Seharusnya bila kita tidak merasakan kesakitan ataupun ujian-ujian itu, katakan kul alhamdulillah. Kalau agak merasakan kekurangan, alhamdulillah ala kulli hal. Okay. Jadi begitulah kedudukan. Tetapi Firaun tidak. Allah berikan dia ujian dengan kesenangan, kesehatan, kekuatan empire dia, kerajaan yang cukup hebat, yang tidak pernah dapat ditumbangkan. Dan dibina kubur pun cukup. Kubur macam piramid. Ya, macam piramid. Memang piramid itu kubur. Ya, macam bukit. Apatah lagi sungai Nil adalah sungai yang dianggap sebagai orang Mesir pada zaman kuno. Ia seolah-olah satu Tuhan juga. Bagi mereka, Nil akan memberikan keberkatan segala-galanya kepada penduduk Mesir. Itu kepercayaan mereka. Ya, Nil merentasi Sudan, merentasi Mesir, ya, sampai ke Laut Mediterranean. Besar, panjang, sungai Nil. Di mana kehebatan sungai Nil itu diangkat, dipuji dalam syair-syair Arab jahiliyah, ya, bagi penduduk Mesir. Mereka mengangkat sungai Nil sehingga kita tahu kisah seolah-olah sungai Nil itu seperti Tuhan yang memerlukan kepada pengorbanan. Yang pada ketika Arab jahiliyah mengorbankan wanita-wanita untuk Nil, untuk dikahwinkan dengan Nil. Macam mana? Dicampakkan saja. Ya, wanita-wanita itu, ya, bila di make-upkan dia, lepas tu dia puja pada sungai Nil. Kononnya Nil memberikan keberkatan dengan air yang melimpah ruah. Itu pasal Nil agak menarik. Bahkan kalau ikutkan hadis, Nil di antara sungai-sungai dari syurga yang Allah berikan. Tapi jadi begitu. Bahkan dikaitkan bahawa bagaimana batu-batu yang membina piramid, mereka mengangkat batu-batu tersebut pada waktu Nil naik. Lalu mereka angkat di atas kapal yang dibuat dari berbagai-bagai bentuk, jerami apa semua. Lalu dibawa batu itu ke utara sana. Kerana Nil bersifat mengalir dari selatan ke utara. Kebanyakan sungai mengalir daripada utara ke selatan. Ya, jadi dibawa dan dihentikan di satu tempat yang ditetapkan, maka dibinalah piramid. Kisahnya. Oleh kerana itu Firaun berbangga. Kita tengok dalam ayat Al-Quran bagaimana Firaun bangga bahawa Nil di bawah aku. Ya, sungai Nil ini di bawah aku, di bawah singgah sananya. Dan itulah kisahnya bagaimana Nabi Musa tersangkut. Okey. Yang menarik sekali dalam kisah Nabi Musa dan Firaun ini, Firaun yang mengaku dirinya Tuhan. Ya, kalau kita tengok tadi ayat tu, dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku Rab, kalimah Rab itu mengisyaratkan dia mengaku dirinya Tuhan yang maha hebat, maha pencipta, maha agung, maha menguasai alam semesta. Itu semua sifat-sifat ketuhanan. Tapi sayang, dia tak ada anak. Macam mana tu? Maksudnya dia tidak boleh mencipta anaknya sendiri. Tak boleh nak mencipta anaknya sendiri. Sedangkan dia dah mengaku dirinya Tuhan. Itu nama sombong, angkuh. Okey, baik. Maka di sinilah apabila dia menghina, memukul Bani Israel, menyeksa Bani Israel, mengarahkan Bani Israel, ya, membuat satu perkara yang telah dicadangkan, maka Bani Israel akur, kena ikut. Kalau tidak, mereka akan diseksa. Maka Allah uji Bani Israel, 12 kabilah, ya, diujikan kepada Bani Israel. Ini kejadian ini selepas kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa keturunan Binyamin berada di Mesir? Kita tahu kisahnya, ya, apabila berlaku kemarau, lalu kejadian Nabi Yusuf menjadi menteri keuangan pula, menteri bahagian ekonomi, lalu mereka satu keluarga datang duduk di Mesir, maka membiaklah keturunan-keturunan Bani Israel. Yang menarik sekali dalam kisah ini, kita tahu kisah-kisah Raja Firaun ini, apabila dia memerintah, dia akan cuba mempertahankan tahta mereka. Ya, mempertahankan tahta mereka. Tetapi cara mempertahankan tahta mereka ialah dengan menggunakan ahli sihir dan ahli nujum. Dia ada dua tu, ahli sihir dan ahli nujum, 4 belalang dia tu. Ya.
Bagaimana ahli nujum ini? Yang kita tahu pada zaman sebelum Rasulullah diutuskan, syaitan pergi mencari maklumat ke atas angkasa sana, ya, untuk mendengar. Lalu dalam tilikan itu, yang dikatakan 1000 tilikan itu, mungkin satu je betul, tetapi dengan betul yang satu merupakan testimoni bagi yang lain-lain. Yang lain semua penipu belaka. Ialah nujum 4 belalang kan. Okey. Akhirnya dalam kisah tersebut, pada tahun itu ahli nujum mengatakan, wahai Fir'aun, sesungguhnya melalui tilikan aku dapati akan lahir seorang lelaki, anak lelaki yang akan menjatuhkan kerajaan kamu. Itu dia bermulanya. Kalau tak, Fir'aun tak ada membunuh anak-anak. Ya, dia tak akan membunuh anak-anak. Apabila ahli nujum, tu pasal ahli nujum ni jahat, ya, dia bagi benda-benda yang pelik-pelik, hanya tak betul belaka, tapi ialah dalam kisah ni mungkin curian syaitan itu kena. Maka dikhabarkan kepada ahli nujum ini, lalu dikatakan bahawa akan lahir seorang putera, anak lelaki yang akan menjatuhkan kerajaan kamu. Maka disitulah Fir'aun bangun mengarahkan membunuh semua anak lelaki pada tahun tersebut. Lahirnya anak lelaki pun bunuh. Ya, pada zaman tu tak adalah klinik bidan, klinik apa semua tu. Jadi kalau ada klinik-klinik begitu, Fir'aun datanglah rujuk siapa yang mengandung apa semua, cari alamat. Tak ada. Jadi yang mana disyaki mengandung, maka dia ditunggu sampai lahir, mak dia tu lahir, tanya anak lelaki ke perempuan. Ya, anak lelaki terus ambil bunuh. Bunuh dia bagaimana? Campak kandang buaya ke, kandang rimau ke, tak menjadi masalah, ataupun tanam ke, mengikut kaedah zaman dahulu dengan mencampak kepada binatang-binatang buas. Kita tahu kisah Nabi Daniel sendiri pun, lelaki Nabi Daniel itu dicampak di kandang singa ataupun kandang harimau, ya, tapi Allah pelihara kerana dia bakal menghancurkan kerajaan yang zalim pada ketika itu. Lalu Nabi Musa pada waktu itu, ya, belum dilahirkan, ya, tengah-tengah sibuk, tentera-tentera Fir'aun mencari rumah-rumah yang mana terdapat ibu-ibu yang mengandung, maka disitulah bermula acara yang menakutkan. Dia akan masuk, dia akan cek, okey, mengandung baik, kita tunggu sampai dia beranak. Bila beranak, cek laki ataupun perempuan, maka bila cek laki dibunuh, perempuan dibiarkan hidup. Ya, dalam sejarah umat dia berlaku 2 kali. Ya, perempuan bukan begitu. Okey, sorry. Yang mana kejadian yang menggerunkan, pertama laki-laki dibunuh, kemudian kejadian kedua perempuan dibunuh. Perempuan dibunuh di zaman Arab Jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutuskan menjadi Rasul. Baik. Apabila Fir'aun membunuh semua anak-anak lelaki dengan harapan, ya, budak yang akan menjatuhkan kerajaannya hilang ataupun mati, maka dia akan merasa selesa. Maka disitulah Allah uji Bani Israel, yakni uji mak Nabi Musa alaihissalam, ya, yang berselisih pandangan nama dia. Ya. Baik, ala kulli hal, waktu itu ada perbahasan sedikit dan termasuk cerita-cerita yang bercampur baur. Okey. Tetapi yang menarik sekali, bagaimana kedudukan mak Nabi Musa. Okey, mak Nabi Musa ni, dia duduk di perkampungan. Ya. Dan dikatakan wallahu alam, ayah dia Imran ini adalah di antara orang-orang yang masih lagi bertitle, ada pangkat lah, wallahu alam, yang tidak dikacau. Namun begitu, mak Nabi Musa ini mengandung tanpa disedari. Okey, ini adalah kategori. Pertama, adakah mak Nabi Musa ni agak dah berumur? Kerana apa? Kerana orang tak berapa nak pandang sangat. Ya, tentera pun tak berapa nak pandang, jiran-jiran pun tak berapa nak tahu sangat, ya, kedudukan mak dia ni. Pertama mengandung, kerana kakak Nabi Musa ni agak dah besar. Jarak mungkinlah, jarak kandungan ini adalah dalam lingkungan bagi saya mungkin dalam 15 ataupun ke 18 tahun, 20 tahun. Ui, jarak tu jauh.
Ya. Kalau lahir tu orang ibu dia tu dah tahap tua macam kita ni. Ya, lahir-lahir agak dah lewat. Ya, lahir-lahir tu ialah dah kahwin terlambat. Lahir-lahir tu orang panggil ini cucu ke? Macam tu, lebih kurang. Lebih kurang lah kan. Tetapi okey, jarak tu dikatakan begitu, nanti kita saksikan bagaimana Al-Quran menerangkan sehingga tidak ada rasa syak wasangka kepada bahagian kerajaan Fir'aun. Satu, kerana dia membagi pandangan. Mustahil seorang budak kecil akan membagi pandangan. Kalau 10 tahun kakak dia tu nak bagi pandangan, orang takkan terima. Tetapi kalau orang tu nampak mature, matang, ya, maka dia bagi pandangan, pihak istana boleh terima. Agak menarik dalam bab itu. Okey. Kemudian, adakah mak Nabi Musa ini berumur? Yang ini berumur. Maksudnya agak dah jarak 40, orang kata masuk 50 monopause ke apa, wallahu alam. Tapi jarak yang menyebabkan jarak yang jauh itu, orang tak sangka dia mengandung. Ya. Lepas mengandung Nabi Musa, tahun berikutnya mengandung Nabi Harun pula, kan? Menarik dalam kejadian ini. Jadi mereka tak tahu dia ni mengandung atau mereka tak tahu dia ni mengandung kerana mungkin fakta usia. Lepas tu diikuti pula, adakah kalau fakta usia, kalau mengandung, seorang yang kurus nampak gemuknya, maka orang akan membahaskan, ini mengandung ni, ya, kerana dia kurus nampak gemuknya. Tetapi badannya agak berisi, ya, bila seorang tu berisi, dia tak nampak pula mengandung, ya. Berisi itu tak nampak mengandung. Tiba-tiba, dah beranak kamu, bila kamu mengandung? Kawan tu dah berisi lama dah, kita tak nampak. Sebab apa? Badan dia dah memang jenis berisi. Okey, wallahu a'lam. Tetapi jom kita tengok di dalam surah Al-Qasas, Allah menceritakan perjalanan kehidupan Nabi Musa bermula daripada awalnya. Kita buka surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28. Juzuk ke-20. Muka surat 385. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqq لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Tasimim, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Kami membacakan kepadamu sebahagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah.
dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang membuat kerosakan. Okey, ini di antara sifat Fir'aun. Pertama, dia menindas. Dia memecah belah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, terutamanya orang Islam, jangan berpecah belah. Berselisih akan berlaku, tetapi jangan berpecah belah. Kenapa? Bila kita berpecah belah, orang-orang yang jahat akan masuk. Orang kafir akan masuk. Okey, di sini Fir'aun masuk kepada Bani Israel. Kemudian dia menindas segolongan dari mereka, bahkan menyembelihkan anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerosakan. Ya, dia masuk, dia rosakkan, dia sembelih anak. Ya, dia LGBT kan manusia. Nauzubillah. Ya, dan dia membiarkan hidup anak perempuan. Nauzubillah. Baik. Dan kami hendak memberikan kurniaan kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi, dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentera-tenteranya apa yang selalu mereka khawatir dari mereka. Okey, baik. Jadi di sini Allah dah menceritakan, tuan-tuan dan perempuan, bab kata seperti mana firman Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, mereka buat perancangan, Allah buat perancangan, dan perancangan Allah adalah sebaik-baik perancangan, yang mana Fir'aun membuat perancangan untuk menguasai. Dan kita tahu nama dalam ayat ini disebut nama seorang menteri dia, namanya Haman. Okey, Haman ni dia penasihat raja. Raja kadang-kadang nakkan petunjuk, tetapi kadang-kadang penasihatnya tak baik, maka akan hancur. Kita tahu kejadian jatuhnya Baghdad ia disebabkan tindakan penasihat raja yang tidak baik, kerana dikatakan penasihatnya adalah dari kalangan Syiah. Ya, penasihat bendahara raja itu adalah Syiah yang cuba merosakkan negara Islam pada ketika itu. Baik. Dalam kisah ini, apabila Haman dan Fir'aun dikuatkan dengan tentera-tenteranya, ya, mereka begitu takut dengan apa yang dikatakan oleh nujum tadi, bahawa akan lahir seorang lelaki yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun, maka disembelihkan. Maka di sinilah bermula kisahnya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati, kerana sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikan salah seorang dari para rasul. Okey. Bila kita melihat ayat ni, wa auhayna ila ummi Musa. Wa auhayna, dikatakan auhayna ini seperti kalimah wahyu. Ya, kalimah wahyu. Tetapi kenapa kepada Ummi Musa, sedangkan dia adalah perempuan, sedangkan para nabi semua lelaki? Okay? Maka ulama telah menerangkan tentang kalimah auhayna. Kalimah wahyu yang disebutkan dalam Al-Quran dibaharikan maknanya kepada dua. Pertama, auhayna bermaksud wahyu. Al-wahyu khas untuk para rasul dan para nabi. Wa auhayna dalam ayat ini kepada perempuan Ummi Musa ini adalah ilham yang baik. Okey, ilham yang baik. Maksudnya dia mungkin datang dalam bentuk mimpi ataupun pandangan macam kita lah. Ya, kadang-kadang pandangan kita begini-begini, setelah kita istikharah, ijtihad kita, okey. Ni, okey. Yang mana pandangan dia itu agak bertepatan. Dia dalam keadaan takut. Okey. Jadi di sini datang cerita-cerita yang dikaitkan dengan kelahiran Ummu Musa. Maka di antara diceritakan berkaitan dengan kelahiran Ummi Musa ini
ya, berkaitan dengan ibu Musa melahirkan Musa. Kita dapati di antara cerita-cerita, kononnya pada satu ketika lepas dia melahirkan anak tu, Nabi Musa dia menyusukan, dia dengar tentera mengetuk pintu, tuk tuk tuk, buka pintu, nak tahu ada tak orang yang melahirkan anak. Waktu tu Mak Musa pun segera ke dapur, pasang kayu, pasang apa semua, dia letakkan periuk tertenggek dan diletakkan Nabi Musa dalam periuk. Kan? Bayangkan api menyala, periuk, lepas tu Nabi Musa dalamnya. Itu cerita yang tak sahih. Baik, kemudian bila dia bertemu dengan tentera tu, tentera pun masuk cek tanpa memerhatikan, ialah periuk atas tu siapa yang nak ambil perhatian. Dan lepas tu bila dia keluar, barulah dia buka dengan menyangkakan Nabi Musa telah mati. Okey, cerita tu bercampur Israiliyat yang kita nampak tidak sahih. Tetapi yang penting kita melihatkan dalam penafsiran ayat Al-Quran ini diceritakan bahawa ibunya diberikan ilham. Okey, pada ayat ini banyak kaitan yang agak menarik. Seorang wanita mungkin boleh melahirkan anaknya sendiri, ya, tetapi biarlah dia ada persiapan. Okey, persiapan kita tahu bahawa Ummu Musa telah melahirkan Musa bersendirian, mungkin dengan bersendirian dengan anaknya yang perempuan. Tetapi kalau kita baca dalam kisah Maryam melahirkan Isa di bawah pokok tamar tu bersendirian. Namun janganlah buat bagi mereka ya, yang nak beranak, aku nak beranak sendirilah, nak ikut Maryam kan, jangan. Dia pergi ke hospital juga, hospital salin. Okey, ala kulihal nak menceritakan dia melahirkan anak Musa itu dalam keadaan ketakutan. Ya, cemas. Bila lahirkan, budak bila lahir menangis. Bila menangis, cepat-cepat diambil, dia susukan ya, bagi budak ni, Musa ni dalam keadaan kenyang. Dan budak-budak ya, dia bila kenyang dia tidur. Itu memang kehidupan budak-budak lah. Ya, lapar menangis, kenyang tidur. Dan dia tidur, dia kena banyak tidur. Kenapa? Dia banyak tidur untuk membesar. Ya, untuk besar. Pembesaran. Itu pasal budak-budak banyak tidur. Minum, tidur, berak. Minum, tidur, buang air. Macam itulah keadaannya. Ya, untuk besar. Tetapi kalau orang tua banyak tidur, untuk apa tu? Besar kepala. Okey. Ala kulihal. Baik. Apabila dia dah kemaskan Nabi Musa AS, ya, dah pakaikan pakaian, ya, maksudnya dibalutkan baby tu di bengkung ke apa? Bendung. Amboi, bengkung pula. Bengkung. Bendung, dibendungkan baby itu. Lalu di sinilah dia datangnya idea, aku letakkanlah di tengah-tengah sungai. Tak tahu, ini bukan idea biasa. Kita katakan idea ini adalah idea yang luar biasa. Macam mana seorang nak campakkan ke dalam sungai waktu tu, yang bukan adat biasa masyarakat, dan tahu kedudukan sungai belum tentu selamat. Lalu pada ayat ini juga mengisyaratkan Nabi Musa berada di selatan, di selatan istana Fir'aun. Ya, di selatan istana Fir'aun. Dalam jarak wallahu alam. Tapi al-muhim, apabila dan kita menyaksikan kelahiran itu agak hampir kepada malam, ya, hampir kepada malam, maka lepas je disusunya diberikan Musa bedung tadi. Lepas tu dia seolah-olah dah menyiapkan satu alat seperti sampan yang kecil, macam kita macam besin lah, tetapi buat daripada jerami, ya, yang mana jerami itu menimbulkan baby ini. Lalu dia susukan baby ini sampai kenyang, diletakkan baby ini di dalam apa? Di dalam bekas tersebut, tabut tu. Lalu ditutup, diselimut dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diceritakan juga bahawa ibu Musa ini di antara orang yang beriman di kalangan Bani Israel. Ya, orang yang beriman. Okey, maka dia pun lepaskan pada apa bekas itu di dalam sungai Nil. Tetapi hati seorang ibu, tuan-tuan dan perempuan, hati seorang ibu, ya, orang lelaki takkan dapat merasakan bagaimana hati seorang ibu. Yalah, lelaki rasalah sedih, kesian, sekadar tu je lah. Ya, ibu yang mengandung, ibu yang menyusu lain,
Ya, macamlah ustaz tahu juga. Wallahu a'lam kan. Tapi kita tahu kedudukan ibu lain. Dia nak lepas tu, ya, dia lepas tu, ui, berat. Itu pasal dia nak pukul anak tu berat. Kita berdebam. Anak orang lelaki senang je, tak dengar cakap berdebam kan. Perempuan tu lain. Okey, bila dia lepas tu, okey, kita tengok ayat ni. Saya suka ambilkan ayat ini sementara kita nak sampai kepada ayat yang ke 8 ni, kita langkaukan sikit kerana ayat tu berkaitan dengan ayat yang ke-10. Okey. Kita ambil ayat yang ke-10. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Dan menjadilah kosong hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir sahaja ia menyatakan rahsia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah. Okey. Di mana hampir-hampir mak Nabi Musa ni bercerita dengan jiran-jiran dia, dengan orang ramai, itu anak aku yang aku lepaskan. Maksudnya aku dah lepas anak aku dalam sungai. Kalaulah tidak Allah yang menjaga hatinya, ialah hati seorang ibu, dia memberontak, ya, sayang sangat, sedih sangat, ya, tetapi Allah pelihara hati dia supaya dia tidak bercerita kepada orang ramai tentang itu adalah anak dia. Tuan-tuan dan perempuan, apa hikmah dalam ayat ini menarik sekali. Faedah yang kita lihat pada ayat ini menceritakan kepada kita Allah berikan kita satu benda petunjuk. Jangan kita sangka kita je yang sebab akulah begini. Dah, Allah bagi petunjuklah kita mau mengaji, Allah bagi petunjuklah kita mau solat dan segala-galanya. Kalau Allah tak jaga kita ini, kita entah-entah lak-lak macam orang yang lain juga. Bersyukur kepada Allah. Maka pada ayat ini menceritakan Allah pelihara dia dan hati mak Nabi Musa ini, ya, dah berbolak-balik. Wa asbaha seolah-olah mengisyaratkan waktu itu adalah di waktu pagi. Kemudian Allah menceritakan, wa qalat li ukhtihi qussi fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Dan berkatalah ibu Musa kepada kakak Musa, saudara Musa yang perempuan, ikutilah dia. Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedangkan mereka tidak mengetahui. Semua orang tak mengetahui. Mak Musa, seolah-olah ayat ini menceritakan Musa ini dilepaskan pada waktu pagi. Ya, pasal kalimah asbaha, ya, menceritakan seolah-olah di waktu pagi. Jadi dilepaskan di waktu, tak kiralah pagi itu waktu duha, waktu sahur ke apa ke, di waktu gelap tu dilepaskan. Dia kata, wahai kakak Musa, pergi kamu tengok dari jauh. Jangan kamu pergi tengok lepas tu kamu cerita nak tengok tu, jangan. Okey. Oleh kerana tu kakak Musa perhatikan dari jauh dan menunjukkan kakak Musa ni bukan budak-budak, matang. Dia tengok, bila orang tengok, kamu buat apa? Tak ada apa, jalan-jalan je. Tapi sedangkan dia merhati dari anak mata dia, dari jauh ke mana perginya tabut tu. Dan bila diperhatikan dari jauh, maka didapati tabut itu masuk ke kawasan istana. Dan menunjukkan tabut itu masuk kawasan istana di pagi hari. Yakni di waktu, ialah pagi dah mula terang, puteri diraja nak pergi mandi. Puteri pula, permaisuri diraja yang dikatakan Asyah ini nak pergi mandi ke dalam sungai Nil. Ya, bila kita katakan kawasan sungai Nil ini, bila kawasan raja mesti terjaga. Dan tabut ini masuk ke dalam kawasan itu. Menarik sekali. Tuan-tuan dan perempuan, Allah jadikan satu perkara. Bila kita berdiri di atas sunnah, berdiri di atas kebenaran, jangan takut. Bayangkan, ya, ibunya meletakkan Musa kerana takut daripada Fir'aun akan dibunuh. Diletakkan di sungai Nil pada hari yang menakutkan. Dilepaskan dengan menyerahkan diri kepada Allah. Dan tiba-tiba anak yang dilepaskan
di dalam sungai Nil untuk elak daripada Fir'aun untuk menangkapnya, pagi hari sudah berada di dalam kawasan rumah Fir'aun. Macam mana tu? Ya, tetapi begitulah kedudukan iman. Bila kita berada di atas kebenaran, jangan takut. Waktu kecemasan itulah Allah akan membantu kita. Ya, Allah akan bantu bagi orang sunnah. Jangan mengalah, teruskan, bersabar. Okey? Maka di sini kita lihat bahawa kakak dia memerhatikan dari jauh. Maka kita sambung balik ayat yang ke-8 pada pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap dari saya sendiri. Dan mudah-mudahan Allah pelihara kita semua dan juga rakyat Malaysia semua dari coronavirus dan juga seluruh alam semesta kita ni, ya, manusia di mana saja berada, terutamanya orang Islam, ya, supaya mereka sentiasa berjaga-jaga daripada perkara yang berbahaya ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.